Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua penonton di kalangan guru pustakaan dan media, semua panel yang berada pada di sebelah saya sekarang, Tuan KPP yang bersama dengan kita pada hari ini dan juga lain-lain. Ya, selain daripada guru, ada juga yang mungkin menonton rancangan webinar ini. Dan insyaAllah pada petang ini kita akan bersama dengan Ketua Penolong Pengarah bahagian Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negara Cik Ahmad Zahir bin Saad. Selamat datang kepada semua. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan semua, webinar ini adalah di bawah kelolaan Sektor Sumber Teknologi Pendidikan dengan kerjasama beberapa orang guru pustakaan media sebagai panel. Dan bagi memulakan program kita pada petang ini, bersama saya ialah Encik Ahmad Zahir bin Saad, Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Negeri Kedah, JPN Negeri Kedah, yang akan bersama mulai dari sekarang. Dan selepas kita ni, kita ada slot yang kedua sebagai peringatan kepada penonton, iaitu bersama dengan Dr. Zuridah binti Zubair. Baik, sebelum saya menyerahkan program ini kepada Encik Ahmad Zahir untuk bersama tuan-tuan dan puan, ingin saya memperkenalkan biodata yang berkaitan dengan Tuan Encik Ahmad Zahir. Okey, minta slide Encik Ahmad Zahir masuk. Okey, tuan-tuan dan puan, apa yang terpapar di skrin sekarang ialah Encik Ahmad Zahir bin Saad sekarang ini ialah menjawat jawatan Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP Jabatan Pendidikan di Kedah. Beliau merupakan lulusan sijil keguruan daripada Maktab Qurasul Dalim pada tahun 1984 dan juga pernah mengikuti ijazah sarjana muda pendidikan dengan kepujian daripada USM pada tahun 1995, khusus dalam bidang pengajian Melayu dan teknologi pendidikan. Pengalaman beliau selama mengajar ini ialah pada tahun 84 hingga 89 di SMK Kinabutan Tawau Sabah sebagai guru perpustakaan dan penyelaras pusat semua sekolah. Kemudian pada tahun 1990 hingga 91, kemudian bersambung pada 1995 hingga tahun 2002 di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Jaafar Hassan Perlis, juga memegang jawatan sebagai guru penyelaras pusat sumber dan pernah juga menjawat jawatan sebagai guru ICT di sekolah dan juga merangkap jurulatih utama ICT negeri. Pada tahun 2002 hingga 2009, beliau menjawat jawatan Penolong Pengarah Pusat Sumber Pendidikan Negeri Perlis. Dan setelah itu pada tahun 2009 apabila BTPN Pusat Sumber Perlis ditukar nama dengan BTPN, beliau memegang jawatan sebagai Ketua Penolong Pengarah di BTPN Perlis. Kemudian pada tahun 2015 hingga tahun lepas 2019, Ketua jawatan beliau adalah Ketua Penolong Pengarah BTPN Kedah. Dan oleh kerana ada persetujuan peringkat kementerian, maka BTPN telah bertukar menjadi Sektor Sumber Teknologi Pendidikan dan jawatan yang sama dipegang mulai tahun 2019 dan sehingga sekarang. Jadi itu biodata yang berkenaan dengan Tuan Cik Ahmad Zahir bin Saad. Next slide. Baik, pada petang ni kita akan bersama dengan beliau yang bertajuk Sembang Ilmu.
Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan, uh, akan dengarlah apa pandangan beliau mengenai program-program yang akan dijalankan sepanjang PKP ini dan juga harapan beliau agar tuan-tuan juga akan bersama untuk menerima ilmu apa yang kita dapat sepanjang daripada 8 hari ini 21 hingga 14 Mei. Jadi dengan itu saya menyerahkan platform ini kepada Encik Ahmad Zahid. Silakan tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in. Syukur kepada Allah. Ya, saya dapat sama dengan tuan-tuan perempuan dalam sesi pada kali ini. Ya, saya Ahmad Zahir. Aku ada yang tak kenal. KPP BTPN yang akhir dan KPP SSTP yang pertama untuk Kedah. Alhamdulillah. Jadi pertama saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik Razif Ismail, moderator kita pada kali ini. Ya, terima kasih banyak. Cik Razif ni orang kuat. Sampai ke penghujung servis, nak tamat dah tu. Ya. Tinggal bilang hari saja lagi tapi masih lagi bersama dengan kita. Tahniah Cik Razif. Terima Semangat kasih tuan. banyak. Semangat, semangat. Alhamdulillah. Jadi, selamat datang semualah ke webinar kita untuk GPM dari Kedah Darul Alhamdulillah. Kita syukur sangat sebab kita masih lagi diberi keupayaan untuk dapat bertugas seperti biasa dalam suasana yang mungkin berbeza pada kali ini. Ya, kita datang dan kita bertugas di tempat masing-masing. Tugas yang sama di tempat masing-masing dengan pelbagai cara dan kaedah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Amir, ya, technical support yang cukup penting pada hari ini. Ya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada semualah, khususnya pada pengarah pendidikan dan juga pengurusan Jabatan Pendidikan di Kedah, juga pengurusan di peringkat PPD, ya, Jabatan Pendidikan Daerah, pegawai-pegawai di sektor sumber teknologi pendidikan negeri, juga pegawai-pegawai di unit sumber teknologi pendidikan, ya, di sektor pembelajaran PPD seluruh Kedah. Tak lupa juga terima kasih banyak-banyak ya, pada AJK webinar GPM yang bergerak dari awal perancangan untuk pelaksanaan program yang mula pada hari ini sampailah Mei nanti, yang kemudiannya dapat kita anjurkan secara rasmi untuk penyertaan semua GPM yang asalnya dalam kumpulan kecil tapi akhirnya jadi satu program yang besar, ya. Alhamdulillah, tahniah kepada semua AJK, ahli jawatankuasa yang mempelopori, yang menggerakkan program ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Perpustakaan dan Media Kedah. Anda adalah orang hebat, ya, yang turut serta pada kali ini. Ya. Program ini dirancang dan dapat kita laksanakan. Tanpa cikgu-cikgu GPM ni, tak ada lah program ni. Sebab kita buat program yang khusus untuk cikgu-cikgu GPM. Dijasa semua dalam menggerakkan pusat sumber sekolah dalam konsep sekolah. Sekolah itu sendiri adalah sebagai pusat sumber cukup besar artinya pada dunia pendidikan kita. Ya, bercakap tentang pusat sumber, perpustakaan sejarah awalnya, kutub kanah nama asal, memang inilah yang kemudian sekarang ni kita tengok jawatan ini diwujudkan di seluruh negara, di semua sekolah, dengan lantikan. Kita dalam perempuan, saya tak lupa juga saya nak ucapkan terima kasih juga. Saya rasa kemungkinan ada juga cikgu-cikgu lain yang bukan GPM yang menjoin, mungkin terlepas masuk dan bersama kita mungkin atas minat dan juga persediaan untuk bersama kemudian sebagai GPM, insya-Allah. Terima kasih juga semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam program webinar kita, webinar GPM 2020 kali ini, dan tempoh sempena PKP ini, Perintah Kawalan Pergerakan sekarang dah masuk fasa yang ketiga. Terima kasih khususnya juga kepada pengetua dan guru besar yang begitu aktif, yang menyampaikan maklumat-maklumat dan sebagainya lah, untuk menggerakkan pusat sumber di sekolah masing-masing dengan kekuatan yang adalah GPM itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, pastinya saya tak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi tahniah atas kesediaan semua panelis. Semua panelis yang akan berkongsi pengalaman dan juga ilmu mereka sepanjang webinar ini, ya, yang akan kita lancarkan nanti, insya-Allah.
Panelis ni akan diperkenalkan nanti dalam sesi sekejap lagi. Saya tak perkenalkan, cuma di situ ya, dalam poster tu telah pun ada terpampang wajah-wajah mereka dan mereka akan kenalkan diri sendiri nanti. Dan pada panelis, anda adalah guru hebat yang banyak membantu dan diharap dengan perkongsian ini akan dapat dimanfaatkan oleh guru perpustakaan dan media di Kedah semuanya, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada panelis. Cikgu-cikgu, guru perpustakaan dan media. Saya yakin inilah punca kuasa guru perpustakaan dan media bergerak. Surat punca kuasa yang ada kat situ merupakan punca kuasa kita bergerak dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Ada 19 yang senaraikan sebagai tugas utama cikgu-cikgu untuk menggerakkan pusat sumber, untuk memastikan bahawa kemudahan-kemudahan yang sekolah miliki, yang dibekalkan di sekolah itu dapat diurus dan dimanfaatkan. Ada pusat sumber yang mempunyai kemudahan yang hebat, yang banyak dan sebagainya. Ada yang kurang dan sebagainya. Kita jangan risau perkara itu adalah perkara lumrah atas kemudahan-kemudahan yang ada. Yang pentinglah peranan kita bagaimana kita laksanakan. Saya tak menyentuh secara khusus peranan guru perpustakaan dan media. Tuan-tuan dan perempuan nanti akan ada perkongsian daripada guru perpustakaan media Cemerlang yang dapat mungkin akan mendetailkan ataupun memperincikan lagi peranan kita khususnya dalam tempoh ini. Ini dengan tanggungjawab berkenaan lah yang kita pikul 19 senarai. Adakah semua kita dapat laksanakan? Nanti kita tengoklah ya. Saya yakin semua perpustakaan dan media bersama jawatan kuasa masing-masing telah pun membuat perancangan. Mungkin sebelum ini dalam jangka masa untuk plan jangka masa panjang, jangka masa pendek ataupun paling tidak pada hujung tahun lepas atau awal tahun ini dibentangkan dalam mesyuarat guru dan sebagainya. Ya, tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu, BGPM yang bersama dengan ahli jawatan kuasa masing-masing telah membuat perancangan. Plan, do, check and action merupakan proses kerja perancangan yang kita laksanakan. Sebab itulah dalam kita buat perancangan, saya pasti ahli jawatan kuasa mungkin telah mengambil kira semua aspek sebelum pelaksanaannya. Baru bergerak pada bulan Januari, bulan Februari, Mac, 18 Mac, PKP. Okey, pergerakan perintah kawalan pergerakan diumumkan. Jadi kita telah merancang awal dengan PDCA-nya kita, yang seterusnya ya. Kita buat ni, kita perancang dan kita do. Baru laksanakan hanya baru sebulan, 2 bulan. Ya. 3 masuk bulan ketiga. Jadi bagaimana seterusnya? Cikgu-cikgu dan AJK adalah individu yang amat arif dengan sekolah cikgu. Saya yakin. Sebab itulah dalam membuat perancangan tadi, saya yakin cikgu-cikgu serta ahli jawatan kuasa telah mengambil kira semuanya. Cikgu telah merancang berdasarkan SWOT analisis mungkin. Ya, mungkin berdasarkan SWOT analisis, cikgu merancang sesuatu. Cikgu sudah mengambil kira kekuatan, kelemahan yang ada, peluang yang ada, halangan mungkin, ya, untuk kita laksanakan sesuatu dan kita susunlah aktiviti-aktiviti berikut ataupun yang kita buat bersama-sama dengan ahli kita. Di perancangan yang dibuat secara bottom up ini, yang bukan lagi pihak kami, pihak pengurusan, ya, menyediakan perinci untuk pelaksanaan di peringkat sekolah contohnya. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang lebih memahami dengan SWOT analisis yang tuan-tuan dan perempuan fokus tentang segala-galanya, kemudian buat perancangan berdasarkan dari PDCA yang saya sebut tadi, plan do saja, kita kena check baliklah sekarang lah. Tak tunggu sampai habis, kita mula kita kena semak semula. Ya, dan kita kena ada action selepas ini. Sebab ada sebabnya adalah PKP sedang dilaksanakan. Jadi cikgu-cikgu sebagai orang kuat di sekolah, ya, cikgu merancang yang bersesuaian dengan sekolah cikgu. Kerana cikgu adalah orang yang lebih arif. Cikgu lebih memahami keadaan sekolah, kemudahan sekolah, guru-guru sekolah, anak-anak kita, anak-anak murid sekolah, malahan ibu bapa komuniti itu sendiri cikgu lebih arif. Sebab itulah dalam perancangan tu mungkin cikgu mengambil kira keseluruhan untuk cikgu laksanakan. Yang akhirnya, hasilnya dengan mengambil kira semua, boleh upkan tak
Dengan hasil, dengan mengambil kira semua faktor-faktor yang cikgu telah buat, cikgu rancang, maka kita senaraikanlah, ataupun cikgu di peringkat sekolah telah senaraikan begitu banyak aktiviti yang mampu dilaksanakan dari bulan Januari hingga kesudahan ataupun sehingga akhir tahun persekolahan, sesi persekolahan pada perancangan awalnya. Kita mampu buat itu semua tanpa ada halangan. InsyaAllah. Cikgu telah merancang mungkin bulan-bulan bertema. Seperti bulan April sekarang ni adalah bulan membaca. Maklumat itu telah ada awal dan dia adalah merupakan satu program tahunan. Cikgu telah merancang, menyusun pelbagai program misian dalam bulan April ini mungkin. Demikian juga mungkin lebih lepas ni ada bulan Mei, bulan dan seterusnya. Cikgu merancang dengan aktiviti-aktiviti yang bersesuaian. Demikian juga sampai bulan Ogos dengan bulan kemerdekaan, cikgu telah pun ready mungkin berhubung dengan pihak sana pihak sini untuk melaksanakan program yang dirancang. Demikian juga dalam menambah koleksi buku mungkin cikgu dengan program bacatonnya ya dan sebagainya lah ya. Cikgu juga merancang aktiviti-aktiviti nilam secara berterancang dan berterusan dan mempunyai target-target tertentu. Mungkin juga cikgu telah merancang kolaborasi dengan panitia pelajaran dan sebagainya. Juga disusun atur kerana yakin dapat dilaksanakan dengan lancar. Pendek kata, program galakan membaca di peringkat sekolah ini telah pun dirancang, disusun, dibincang. Cuma menanti masa yang dijadualkan untuk dilaksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan cikgu-cikgu. Tapi kini, PKP sudah memasuki fasa 3 dan dinyatakan bahawa sesi persekolahan akan dibuka apabila diyakini masa yang benar-benar selamat untuk dibuka nanti. Apa sudah jadi dengan perancangan kita? SWOT analisis yang kita buat, ya, kemudian PD baru, kita kena buat check semula. Apa akan kita lakukan? Kalau di media-media masa kita tengok, di TV dan sebagainya, macam-macam bentuk yang telah disesuaikan, dipersembahkan kepada kita dengan pelbagai warna perubahan, kaedah pelaksanaan yang banyak kita belajar dan tempoh ini. Dan ada persembahan orkestra, bacaan Quran, khatam Quran, pertandingan-pertandingan sukan pun ada di dalam bentuk lain. Aktiviti-aktiviti kebudayaan, semuanya berubah. Demikian juga aktiviti-aktiviti, ada sekolah telah pun menyesuaikannya. Ya, saya dipahamkan ada beberapa sekolah atau daerah akan melaksanakan program-program ya, berasaskan dengan menggunakan atas talian. Ya. Ada pertandingan bercerita, deklamasi sajak dan sebagainya. Semuanya dari rumah. Inilah dengan katakan penyesuaian yang perlu dilakukan. Di kita sebagai guru perpustakaan dan media, penyesuaian ini perlu, mau tidak mau kita kena lakukan. Kita juga mungkin melaksanakan program webinar ini pun, ya, mungkin desakan kuat pada kita dalam kaedah ini antara perkara yang mudah untuk kita sampaikan. Dan kita lihat bahawa ia memberi banyak manfaat dengan penjimatan keuangan, penjimatan masa, kita tak bergerak ke sana sini di rumah dan sebagainya. Semua telah pun dapat dilaksanakan. Demikian juga kita tengok nanti penyesuaian kita buat untuk program Jom Baca 10 Minit. Kalau dulu programnya dibuat di daerah KMY, di sebuah sekolah. Kemudian tahun berikutnya dibuat di Kota Stark, di BTPN, di Dewan Al-Farabi. Dan tahun ini dipindahkan ke PPD lain. Jadi semua tu perancangan terpaksa disesuaikan. Semuanya berlaku dan akan laksanakan atas talian. Jangan lupa, jom membaca 10 minit 23 bulan nanti. Ya, kita war-warkan dah. Jadi kita juga melaksanakan program-program lain ya, yang bersesuaian. Ada bimbingan dan khidmat bantu ICT, ada program pusat sumber dan sebagainya. Telah pun disesuaikan semula di peringkat negeri, di peringkat daerah, dan ada juga sekolah yang telah pun melaksanakan perubahan-perubahan berkenaan bersesuaian dengan PKP ini. Jadi kita, guru perpustakaan dan media sekolah bagaimana? Mungkin telah pun bergerak ke arah itu. Penyesuaian telah pun dibuat. Ya, perubahan-perubahan telah pun dilaksanakan. Perbincangan dan sebagainya mungkin telah diambil tindakan. Ingatlah,
kita ada peranan yang kita perlu laksanakan sebagai guru dan perpustakaan dan media. Contoh ada perempuan, cikgu-cikgu, perpustakaan dan media. Seperti yang saya sebut tadi, bahawa kita ada peranan. Ya. Semua yang kita rancang cantik, tapi Allah Maha merancang. Hikmah di sebalik program yang terpaksa kita sesuaikan ini mungkin ada. Ya, kita positif atas segala apa-apa saja itu supaya kita dapat membuat sesuatu yang lebih baik insya-Allah. Mungkin ini seperti yang ada sekarang, contohnya webinar, kita tak boleh nak bayang sangat lancar ataupun begitu aktif digunakan sekarang. Tapi dengan PKP, hikmahnya semua lapisan di peringkat pengurusan tertinggi sampai ke bawah semua memahami tentang pentingnya teknologi pendidikan untuk dimanfaatkan. Dan juga kita sebagai guru perpustakaan dan media serta guru-guru nanti, murid-murid memahami akan kepentingan kemudahan inisiatif yang kementerian beri, ya, untuk sekarang ni contohnya kita menggunakan Google Meet, ya, dalam aplikasi ataupun dalam platform Pro Digital Learning KPM. Dia semua akan ikut serta selepas ini, insya-Allah. Itu hikmah antaranya lah, ya, penggunaan teknologi. Dan kita sendiri sebagai cikgu, sebagai guru, ya, GPM tu juga adalah guru. Cuma untuk makluman cikgu-cikgu semua, sebagai perpustakaan dan media, ya, data kita telah ada kata dengan cikgu-cikgu atau perpustakaan dan media ni Kedah. Cumanya ya dalam proses untuk mengeluarkan surat lantikan ada halangan sekarang ni. InsyaAllah kita bekerja atas pegangan bahawa kita memang perpustakaan dan media yang telah disahkan ataupun dibenarkan oleh pengurusan sekolah. Ya, teruskan ya, dengan semangat jitu cikgu, semangat sedia ada, kita teruskan ya, supaya program-program yang kita rancang ni dapat berkembang sebagai perpustakaan dan media. Juga cikgu, besarnya peranan kita adalah untuk memastikan bahawa budaya membaca berjaya di peringkat sekolah. Cikgu adalah orang yang memahami akan realiti di sekolah cikgu dan laksanakan tugas-tugas tanggungjawab ya dengan lebih berkesan. Dan satu lagi cikgu-cikgu, perpustakaan dan media dan semua pegawai yang ada bersama ini, ya, sekarang PKP peluang cukup banyak untuk kita manfaatkan. Susunlah, disiplinkan pengurusan masa dan kita manfaatkan sepenuhnya ruang-ruang, peluang-peluang yang ada. Kita harus bijak mengurus masa dan mengambil peluang untuk laksanakan tugas sebagai guru perpustakaan dan media yang akan lebih berjaya lepas ini insya-Allah setelah sesi persekolahan bermula. Diadakanlah sesi perbincangan dengan cikgu-cikgu lain sebagai ahli jawatankuasa untuk penyesuaian program dan aktiviti pusat sumber sekolah. Cikgu ambil kiralah realiti dan kemampuan ibu bapa dan murid kita. Bukan semua murid-murid kita mendapat gadget-gadget, mempunyai gadget yang begitu sempurna dan sebagainya. Kita tengok, kita fikir dan kita rancanglah yang bersesuaian. Bagaimana mesej kita supaya murid-murid kita di rumah tu dapat juga manfaatkan masa PKP ini untuk belajar. Mungkin buku-buku, buku bacaan dan sebagainya. Ya, sebab itulah kita kempen untuk akan baca, untuk key in dalam sistem, kita akan lihat nanti data pengisian ataupun pelibatan mereka. Ambillah juga cikgu-cikgu peluang untuk membina kompetensi dengan pelbagai cara yang boleh dilaksanakan insya-Allah. Jadi sekali lagi ya cikgu-cikgu, selamat maju jaya semua kepada guru perpustakaan dan media khususnya yang hadir dalam webinar kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Cikgu adalah orang terbaik ya. Terima kasih pada semua GPM dan semua yang terlibat. Minta maaf ya, sesi ini mungkin tak begitu lama untuk saya. InsyaAllah pada lain kali kalau ada ruang peluang kita akan bersama lagi insyaAllah. Ya, selamat maju jaya. Teruskan kerja baik cikgu-cikgu sebagai guru perpustakaan dan media. Akhir sekali cikgu-cikgu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan program webinar guru perpustakaan dan media Negeri Kedah mulai hari ini 21 April 2020 sehinggalah 14 Mei 2020. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Pada petang ini, kalau mengikutnya kita bermula pukul 3. Tetapi bagaimanapun mungkin Dr. Zuridah berkemampuan untuk bersama tuan-tuan
sehingga ke penghujungnya. Dan kita beri peluang kepada Dr. Zurida bercakap mengenai tajuk yang dipaparkan itu, apa peranan guru pustakaan dalam tempoh PKP. Ya. Sebelum tu biarlah saya perkenalkan latar belakang beliau. Ya. Dr. Zurida Hanim binti Datuk Mak Khair ni adalah sebenarnya seorang guru cemerlang perpustakaan dan media yang sekarang ni masih lagi bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah. Beliau mendapat sarjana muda perikanan kepujian pada tahun 1999, kemudian meneruskan untuk dapatkan diploma pendidikan pada tahun 2001. Kemudian meneruskan lagi pengajian beliau dalam peringkat sarjana, iaitu sarjana sains untuk pengurusan pendidikan pada 2007. Dan akhir sekali, tahniah kepada doktor mendapat Doktor Falsafah Pendidikan pada 2018, iaitu pengurusan pendidikan kepimpinan literasi. Kalau tak silap saya doktor di UUM UUM. Ya betul. Ya betul Cikgu Razif. Antara pencapaian beliau lah sepanjang beliau bertugas sebagai guru dan juga sebagai GPM. Panel Forum Amalan Terbaik Pusat Sumber di Pesta Buku Kuala Lumpur antara Kuala Lumpur 2018-2019 dan pernah membawa mahkota Johan Pusat Sumber Sekolah Cemerlang Negeri Kedah pada 2019. Kemudian pernah diangkat sebagai ikon GPM Kedah pada 2019. Kemudian masa tahun 2019 juga Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah mendapat tempat keempat dalam pertandingan Pusat Sumber Cemerlang peringkat kebangsaan. Dan beliau adalah di antara top 3 ikon GPM kebangsaan 2019. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang akan dibincangkan dengan Dr. Zurida ini, tuan-tuan dan puan yang hadir pada hari ini kena kecilkan skop, iaitu kita akan bincang tajuk hanya berkaitan dengan Surat Perkeliling Ikhtisas 3/2005. Saya ulang Surat Perkeliling Ikhtisas 3/2005 yang membincang mengenai apa bidang tugas GPM dalam yang telah disenaraikan. Tetapi Dr. Zurida juga akan kupas sedikit apa yang perlu dibuat sepanjang PKP ini. Dr. Zurida. Ya, Cikgu Razif. Silakan Dr. Zurida untuk memperkenalkan buku-buku yang ditulis tersebut tu, buku-buku yang pernah ditulis oleh doktor. Silakan doktor. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perkenalan. Sebelum kita masuk terus kepada kupasan webinar kita pada hari ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada SSPP Negeri Kedah kerana telah memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu dan berbincang dalam konteks GPM. Dan sebenarnya webinar ini boleh ditonton bukan saja oleh GPM tetapi oleh warga pendidik khasnya dan juga para pentadbir yang mungkin akan bersama-sama untuk membangunkan pusat sumber di sekolah masing-masing. Sebelum kita masuk kepada tajuk kita pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan 5 buah buku PSS antara buku-buku karya tulisan saya. Yang pertama, buku bertajuk Dari Subis ke Bologna, Guru Malaysia Mengubah Dunia. Dan untuk makluman, ini antara buku pusat sumber yang ditulis oleh GPM sendiri, yang dikatakan mungkin yang pertama di Malaysia kerana dia berkongsi berkenaan dengan text knowledge, pengalaman GPM, bagaimana nak membangunkan pusat sumber dari sebuah daerah yang kecil iaitu Subis di Sarawak hinggalah berjaya memartabatkan amalan membaca di Bologna, Itali. Dan dalam konteks ini, buku ini ditulis oleh 29 GPM dan juga beberapa orang pentadbir, sekolah dan juga pegawai PKJ sehingga pengalaman mereka ini berjaya mengubah lanskap dalam dunia buku Malaysia secara tidak langsung. Dan buku ini telah dilancarkan di Pesta Buku Antarabangsa pada tahun 2018. Buku yang kedua iaitu Amalan Terbaik Pusat Sumber Sekolah yang ditulis bersama dengan Puan Jura yang merupakan
guru besar, Puan Jusnia, pengetua cemerlang, Hajah Naimah yang merupakan pesara guru, Puan Nur Hafiza iaitu ikon GPM 2019, Puan Siti Aisyah yang merupakan pegawai di SSTP Selangor dan saya sendiri, di mana kami berkongsi apakah amalan terbaik yang telah kami laksanakan dan berganding bahu bersama dengan pasukan kerja untuk membangunkan sama ada dalam konteks pusat sumber atau amalan baca itu sendiri. Jadi Cikgu Razif, buku amalan terbaik ini istimewanya ialah kami tidak berkongsi rahsia. Kita kongsi bersama dengan warga pembaca supaya pembaca dapat menggunakan pengalaman inovasi itu untuk melakukan yang sama atau mungkin lebih baik dalam organisasi masing-masing. Jadi maksudnya doktor, Ya, buku saya. amalan terbaik ini adalah pengalaman sebenar Ya, daripada pengalaman kalangan sebenar. yang dari pelbagai latar belakang. Ya, begitu juga dengan buku Subis. Itu istimewanya buku-buku JPM ni, Cikgu Razif. Sebab kita kata kita menulis dari pengalaman, menulis dari hati, try and error, kita dah berjaya dan telah menggondol banyak kejayaan dan kita nak berkongsi dengan JPM di luar sana, sama ada JPM Kedah, JPM Malaysia khususnya supaya sama-sama kita buat. Mungkin ada penambahbaikan dalam mengikut environment sekolah masing-masing lah. Dan buku yang seterusnya iaitu buku kajian tindakan membangun pusat sumber idaman. Buku ini sebenarnya baru dilancarkan dalam Iflah Johor pada tahun 2019 bulan Disember yang lalu dan ditulis bersama pasukan yang kami namakan tim PSS Idaman, di mana ditulis oleh Ustaz Abah, iaitu Ustaz Muhammad Nur Azlan, Cikgu Prasad di Sabah, Cikgu Syahriza di Johor yang merupakan ikon GPM 2018, Cikgu Sharifah Juliana atau dalam laman sosial lebih dikenali sebagai Ju Biskut Jagung dan saya sendiri. Dan untuk makluman semua, buku kajian tindakan ini telah pun dipilih dan akan dilisensikan esok dalam slot lisensi buku JPM Johor oleh Datin Cik Nur Madiah, iaitu merupakan penaung Kembara Bakti JPM Malaysia. Jadi esok kalau waktu ada peluang bersama-samalah dalam slot lisensi buku JPM Johor dan Datin akan mengupas buku kajian tindakan ni. Istimewa kajian tindakan ni, kita menulis ada 10 kajian tindakan di mana kajian tindakan ini telah pun dilaksanakan dan terbukti berjaya. Kita nak kongsi dengan semua JPM. Jadi JPM boleh ambil balik semua kajian tindakan itu dan implementkan di sekolah masing-masing, mungkin boleh buat penyesuaian mengikut konteks masing-masing. Dan buku seterusnya Panduan Pusat Sumber Idaman, dan suka untuk saya umumkan Panduan Pusat Sumber Idaman ni antara buku bestseller tim PSS Idaman ni lah, yang ditulis juga sama dengan penulisnya dengan kajian tindakan, ditulis oleh Ustaz Abah, Cikgu Prasad, Cikgu Syahriza, Cikgu Ju Biskut Jagung dan saya sendiri. Dilancarkan di PBKL pada tahun 2019, tahun lepas. Telah pun dicetak 5 kali cetakan dan saya dan permintaan ni sampai hari ini, sampai dalam tempoh PKP ni memang masih lagi diminta dan kami merancang untuk menjual melalui Shopee lah. Dan istimewanya panduan PSS Idaman atau Panduan Pusat Sumber Idaman ni, panduan ini dituliskan berdasarkan pengalaman. Kami telah melalui kesusahan, kami telah melalui mungkin kita stres, sedih dan sebagainya membangunkan pusat sumber masing-masing dan kita masukkan 25 panduan, 25 rahsia yang mungkin tidak terdapat dalam kursus-kursus GPM yang kita hadiri. Dan Cikgu Razif, Panduan Pusat Sumber Idaman ni sebenarnya ada sequel dia. Dia ada Panduan Pusat Sumber Idaman 2 pula. Cuma Panduan Pusat Sumber Idaman yang kedua ini kita merancang untuk lancarkan di PBKL tahun ini 2020. Cumanya kita merancang, Allah yang menentukan. Jadi panduan PSS Idaman 2 itu terhenti disebabkan PKP. Dan yang seterusnya dari Pusat Sumber Idaman ni, sebenarnya kalau nak dikatakan buku bukanlah buku, dia lebih kepada buku nota yang mana hanya ada 23 muka surat bercetak saja. Namun begitu, 23 muka surat bercetak ini sebenarnya mengandungi beberapa tips dan panduan bagaimana GPM nak melaksanakan tugas.
dan diselitkan dalam buku ini banyak kertas kosong sebenarnya. Dia lebih kepada handbook ataupun workbook kepada GPM, mana GPM baca, GPM rancang, dan dalam ruangan kertas kosong tu GPM merangka apa yang nak dilakukan. Jadi tips yang kita masukkan ni termasuklah dengan aspirasi murid, termasuk dengan aspirasi sistem, 11 ajakan dalam PPPM, bagaimana naratif baru amalan pendidikan, falsafah pendidikan negara. Sebab kita nak mengingatkan GPM bahawa program yang kita laksanakan, aktiviti yang kita nak laksanakan itu pasti dan perlu berbalik semula kepada dasar, pada sistem, kepada apa yang dikendaki oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita bekerja dalam satu track, tidak keluar daripada track, sebab kita tak boleh tiba-tiba wujudnya satu aktiviti tu apa objektifnya. Sebab yang penting kita laksanakan aktiviti ni, kita nak memberi fokus kepada kemenjadian murid. Okay, bagaimana aktiviti itu memberi impak kepada kemenjadian murid dalam aspek kognitif dia, dalam aspek psikomotor dan juga dalam aspek efektif. Jadi sebenarnya peranan GPM atau guru perpustakaan media ni sangat besar, Cikgu Razif. Kalau kita lihat daripada 5 buku yang ditulis tu, kita mungkin pembaca yang bukan GPM mungkin boleh melihat wah besarnya sebenarnya peranan GPM ini. Ya, Cikgu Razif. Ya, betul. Jadi tadi doktor kata buku panduan Pusat Sumber Idaman ada yang akan keluar yang kedua. Maksudnya telah dicetak. Dalam proses sebab cetakan itu terhenti disebabkan PKP, kilang tak boleh beroperasi. InsyaAllah. Okey. Buku tu dah siap dan telah pun diedit. Okey, ada satu soalan yang saya dapat daripada penonton ni. Ya. Bertanya, maksudnya pada pandangan doktor, buku yang 5 buku ni kalau digarapkan adalah merupakan semua pengalaman manis, pahit daripada GPM. Dan pengalaman-pengalaman ni pada pandangan doktor boleh dikongsi dengan semua guru pustakaan dan media khasnya. Okey, soalannya bagaimana mereka nak mendapatkan buku ini? Kalau ada sebenarnya, you tak tanya tu bagaimana? Ada yang dah tengok dia berkenan, bagaimana doktor? Okey. Sekiranya nak dapatkan buku ni, berita baik untuk semua JPM, buku dari Subis telah pun berada di Shopee dan insya-Allah buku-buku yang lain kita akan upload di Shopee. Sebab sebenarnya kita menghadapi masalah untuk ambil tempahan dan jual postage sebab PKP. Jadi kalau selalu setiap hari, sebenarnya dalam tempoh PKP ni seminggu agak 2-3 kali jugalah terpaksa keluar ni, jadi disebabkan masalah kawalan pergerakan, jadi kita bercadang kita akan dicetak oleh penerbit Literasi Resource dan akan dijual pada Shopee. Tapi boleh hubungi saya untuk saya memberi saluran yang betul untuk dapatkan buku tersebut. Okey. Jadi diharapkan soalan tadi daripada pendengar tadi telah terjawab. InsyaAllah hubungilah doktor melalui WhatsApp nombor yang telah diberikan tadi. Baik, terima kasih doktor atas pengenalan 5 buah buku. Memang pada pandangan saya memang bermanfaat. Baik, seterusnya kita bergerak. Kita dah masuk untuk tajuk kita yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan paparan skrin itu, kita nampak itulah dia seperti yang dikatakan oleh KPP tadi adalah surat kuasa kita di mana kita bertugas berdasarkan kepada Surat Perkeliling Ikhtisas 3/2005. Dan dalam situasi PKP sekarang ni tentu ada idea daripada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, tapi kita nak berkongsi pandangan daripada doktor yang akan mengupas berdasarkan kepada Surat Perkeliling Ikhtisas 3/2005 dalam sesi webinar kita pada petang ini. Jadi seterusnya saya serah pada doktor untuk meneruskan sesi tersebut. Silakan doktor. Ya, terima kasih Cikgu Razif. Dalam melaksanakan tugas atau peranan JPM, suka untuk saya ingatkan kepada semua JPM di luar sana ataupun kepada pentadbir untuk memastikan bahawa JPM melaksanakan tugas mengikut punca kuasa.
So dalam konteks ini punca kuasa kita adalah Surat Pekeling Ikhtisas Bilangan 3 2005 yang telah menyenaraikan 19 bidang tugas JPM. Namun begitu dalam perbincangan kita tidak akan ambil semua bidang tugas kerana kita perlu sesuaikan dengan tempoh kawalan pergerakan. Dan juga saya nak ingatkan kepada semua JPM, kalau kita lihat balik sesi bersama Menteri Kanan Pendidikan kita semalam yang membicarakan tentang berlakunya perubahan norma kepada sistem pendidikan kita. Dan dalam konteks ini, saya melihat secara pribadinya, saya melihat bahawa JPM perlu memainkan peranan yang besar, peranan yang signifikan kerana kita mula bergerak kepada sistem pendidikan yang bukan berteraskan kepada peperiksaan semata-mata. So dalam tempoh PKP ini, kita sendiri telah pun dibatalkan UPSR, PD3 dan sebagainya. So apakah peranan GPM? So berbalik kepada peranan GPM dari segi macam mana GPM perlu enhancekan potensi murid dalam kemahiran berfikir, kemahiran berkomunikasi, kemahiran mencari maklumat sebagai survival dia kepada masa depan, kemahiran belajar, dan potensi-potensi ini perlu mengambil kira kepada kepelbagaian murid kerana kita sedia maklum bahawa manusia ni dia ada 7 multiple intelligence ataupun sekarang dah kepada 8 multiple intelligence. Jadi JPM merancang aktiviti perlu sesuai dengan kepintaran pelajar kerana saya berpandangan bahawa semua manusia bijak, tidak ada manusia pandai dan tidak ada manusia tidak pandai. Yang ada manusia yang kepelbagaian dari segi kepintarannya itu adalah sangat berbeza. Jadi berbalik kita kepada peranan JPM, yang pertama, JPM adalah seorang guru. Oleh itu, JPM perlu merancang dan mengajar mata pelajaran option. Okay, kita berbalik kepada kepada slide yang pertama, iaitu peranan JPM merancang dan mengajar mata pelajaran option. Ini adalah core business sebagai seorang guru. Namun begitu, sebagai JPM adalah disarankan untuk mengambil kira latar belakang dan SES pelajar kita. Sekiranya kita memberi fokus kepada pelajar yang menggunakan peranti atas talian semata-mata, kita takut minggu pertama pelajar itu mungkin separuh, minggu kedua pelajar itu daripada 30 separuh dari 15 jadi 10 dan akhirnya mungkin kita keseorangan dalam kelas dan sebagainya. Jadi kita perlu mengambil kira latar belakang pelajar yang berbagai. Mungkin kita boleh merancang menggunakan media atas talian, media bukan atas talian, iaitu menggunakan siaran TV pendidikan, radio pendidikan, ataupun kita boleh menggunakan bahan bercetak. Okey, yang sedia ada bersama pelajar untuk belajar ataupun menggunakan media grafik. Dan kesempatan untuk fokus kepada kita kata peranan yang pertama ini, suka untuk saya ingatkan JPM agar sentiasa cakna, mungkin bolehlah masuk pada channel SSTP Negeri Kedah dan juga channel BSTP supaya JPM sentiasa alert dan kita kata cakna dengan sebarang info. Jadi sebenarnya saya melihat tugas JPM dalam pukul 10 atau 9.30 akan diupload tentang siaran TV pendidikan keesokannya. Jadi JPM boleh join Telegram tu, kemudian share siaran TV pendidikan yang akan disiarkan melalui TV OK esok kepada warga sekolah. Bagi saya itu tugas JPM. Memang kadang-kadang pentadbir dapat maklumat, tapi untuk mengingatkan rakan-rakan kita bahawa siaran itu berlangsung, itu bagi saya itu adalah tugas JPM untuk alert sebab kita bermain dari segi penggunaan media. Dan JPM itu sendiri perlu melihat bahawa menjadi contoh kepada warga sekolah dari segi penggunaan media atau peranti itu sendiri supaya proses PDP itu berjalan lebih lancar. Okey. Dan seterusnya kita melihat kepada peranan yang kedua, iaitu JPM perlu menjadi merancang, melaksana dasar dan program tahunan PSS bersama pengetua, guru-guru, kaki tangan PSS dan murid.
Dan suka untuk saya sentuh semula aspek ini kerana aspek ini telah disentuh sebentar lagi tadi oleh Tuan KBP kita. Saya yakin JPM telah pun merancang program tahunan, perancangan tahunan, perancangan strategik, perancangan operasi pada bulan 12 sebelum sekolah dibuka. Kemudian sekolah dibuka dalam tempoh 1 bulan, bulan Januari, kita laksanakan aktiviti seperti biasa. Kemudian bulan Februari mungkin aktiviti itu sedikit ada pengurangan kerana saya difahamkan macam situasi sekolah saya sendiri, kita memberi fokus kepada sukan, kepada program lain dan sebagainya. Kemudian kita buat sedikit program, mungkin kita lancarkan nilam dan sebagainya. Kemudian kita bercuti penggal. Cuti penggal, tempoh minggu pertama cuti penggal itu tidaklah terasa sebab masa itu tidak ada pengumuman PKP. Bila kita dah mula masuk ke minggu kedua, kita dah mula ada perubahan kepada normal life kita. Jadi macam mana GPM nak suit ataupun nak sesuaikan apa yang dirancang berlaku seperti biasa. Saya harap semua JPM boleh ambil tips ni. Yang pertama, JPM boleh sediakan sehelai kertas A4, sehelai kertas A4, buka balik dalam laptop dan sebagainya, buka balik perancangan tahunan yang dirancang. Kita sekarang memberi fokus pada bulan Mac, April, Mei dulu. Dan mungkin ada perubahan dan sebagainya dan kita pun difahamkan kalau sekolah dibuka mungkin memberi fokus kepada kelas peperiksaan dulu. Sebab kita perlukan banyak SOP atau standard of procedure sebelum sekolah dibuka. Tetapi GPM perlu terus melaksanakan aktiviti. Maka ambil sehelai kertas kosong, ambil pen, senaraikan balik apa program yang kita nak buat dalam tempoh 3 bulan tu. Dan dalam tempoh 3 bulan itu, tengok balik yang mana program itu boleh dilakukan dalam tempoh PKP dengan membuat sedikit penambahbaikan. Di mana program itu mungkin kita boleh bekerja dari rumah, dilaksanakan oleh pelajar di rumah juga. Contohnya kita nak buat pertandingan bercerita, kita nak buat video ataupun kempen merekod nilam dan sebagainya, kita masih boleh laksanakan. Jadi kenal pasti program-program yang boleh dilaksanakan dan setiap program yang tak boleh tu kita potonglah. Kita potong atau kita KID dulu, kita laksanakan selepas sekolah dibuka. Program yang kita rasa boleh laksanakan sekarang itu, maka kita perlulah buat perancangan operasi yang mana kita memberi fokus apakah objektif aktiviti itu, apakah pelan tindakan aktiviti itu, bila nak buat, apa keperluan dan sebagainya. Dan perancangan secara kita kata rough manual tu boleh kita bincangkan dalam kumpulan WhatsApp atau Telegram AJK Pusat Sumber kita. Jadi supaya kita bersama-sama merancang. Jadi ini bermakna PSS bukan ditutup. PSS tetap dibuka dan terus dibuka, program itu tetap dilaksanakan dengan membuat sedikit penambahsuaian. Dan supaya perancangan itu lebih realistik, boleh diukur, bolehlah masukkan sedikit selepas program itu, dapatkan maklum balas, buat Google Form untuk mendapatkan feedback dan sebagainya. Dan yang penting program yang dirancang itu mestilah memberi impak kepada pelajar. Sebab ada dari segi kognitif pelajar, dari segi efektif perasaan, nilai dan sebagainya, dan juga dari segi pergerakan pelajar. Dan di bawah ini saya selitkan perpustakaan digital, laman sosial, Google Site. Ini adalah contoh-contoh yang boleh dibuat. Namun, patah balik, JPM kena melihat environment sekolah. Adakah sesuai dilaksanakan di sekolah masing-masing kerana setiap sekolah berbeza environment, berbeza pelajar, berbeza SEF-nya. Sekiranya talian kita kata talian susah dicapai, mungkin ada kaedah yang lebih sesuai. Mungkin boleh rekod nilam secara kita kata manual menggunakan buku dan sebagainya. Itu atas kebijaksanaan JPM lah. Dan peranan yang seterusnya ialah peranan merancang pemolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini. Kalau hari persekolahan Cikgu Razif, terus terang saya bagi tahu dalam konteks saya sendiri, aspek merancang pemolehan tu mengambil sedikit masa, bukan sedikit lah, banyak masa.
Sedangkan GPM perlu mengajar, perlu terlibat dengan aktiviti kurikulum dan juga memberi perkhidmatan di library. Jadi library itu beroperasi setiap hari, setiap masa dan sukar untuk GPM sit down dan merancang betul-betul dari segi pemulihan. Now, this is the time. Maksud doktor, bila kita berada di sekolah, Ya. pembahagian waktu kerja di sekolah tu dia lagi banyak sangat kepada yang program lain. Membantu kerja pusat semua lah. Ya, sebab kita guru dan kita juga perlu memberi sokongan lah. Tak boleh duduk di PSS semata-mata beri sokongan pada program-program sekolah. Bila ada PKP ni dah nampak lain dah ada masa untuk merancang. Ya, saya melihat bahawa GPM tu dapat memberi fokus kepada peranan atau kerja-kerja GPM itu sendiri. Tapi yang penting GPM tu dia kena ada disiplin yang tinggi lah untuk melaksanakan tugas-tugas ni. Jadi di sini dia boleh merancang koleksi, mungkin dia boleh sediakan borang cadangan koleksi, apa lagi koleksi yang perlu ditambah di pusat sumber kita. Maksudnya dia boleh berbincang dalam kumpulan WhatsApp sekolah, kumpulan WhatsApp guru, bilik guru dan sebagainya, tanya panitia apa bahan yang panitia perlukan untuk diletakkan di pusat sumber. Bila kita letak bahan yang sesuai dengan kehendak pelanggan kita secara automatik tentulah masuk dan menggunakan pusat sumber tu. Isu orang tak masuk ke pusat sumber kita sebab kita tidak menyediakan bahan yang mereka perlukan. So ini adalah masa daripada kita main WhatsApp dan sebagainya sembang kosong. Gunalah platform ini untuk bincang, memberi cadangan koleksi. Dan GPM juga boleh menggunakan waktu tempoh ini untuk membuat kajian trend dan minat anak-anak murid kita, apa bahan yang sebenarnya mereka minat, siapa penulis yang mereka minat, dan apa bahan yang mereka kurang minat. Jadi bila sekolah dibuka nanti, GPM dah ada satu info yang sangat baik dan info yang sangat berguna untuk dia menyediakan bahan, sama ada bahan bercetak, bahan buku atau bukan buku, khas untuk pelanggan dia. Ini ada tempoh PKP ni ada tempoh yang sangat baik untuk lihat balik trend, siapa yang penulis, siapa yang pelajar kita minat dan sebagainya. Jadi bila kita ada info, maklumat dalam cadangan koleksi, kajian trend minat anak murid kita, minat guru-guru kita, mungkin minat ibu bapa kita boleh invite ibu bapa ke pusat sumber. Kita ada masa untuk buat penyelidikan sumber di mana buku-buku itu boleh kita peroleh. Kita boleh Google, mungkin disebabkan tempoh PKP ni kita tunda Pesta Buku Antarabangsa menyebabkan kebanyakan penerbit buku dia melaksanakan jualan atau pesta buku secara online. Jadi kita boleh ada masa sekarang buat penyelidikan di mana nak dapatkan pembekal, di mana dapatkan sumber buku tersebut. Mungkin GPM dapat berhubung terus dengan penerbit, sebab bila kita berhubung terus dengan penerbit, kita dapat dapat membuat pembelian dengan harga yang lebih murah. Jadi dalam tempoh ini adalah masa yang terbaik supaya buka sekolah nanti GPM akan lebih berkobar-kobar untuk mendapatkan bahan yang boleh digunakan oleh seluruh warga sekolah. Kemudian kita bergerak ke peranan yang seterusnya. Ini juga peranan keempat ni sebenarnya peranan yang agak besar bagi GPM, iaitu merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan PSS yang dapat menyokong pelaksanaan PDP. Dan untuk makluman semua GPM, sukalah untuk saya sarankan GPM agar menguasai kemahiran literasi maklumat. Di sini saya tunjukkan Cikgu Razif antara buku dan kitab yang saya sendiri guna, ditulis oleh Puan Nur Hayati Razali, iaitu Kemahiran Literasi Maklumat untuk Guru Perpustakaan dan Media. Jadi buku ini lebih kepada teori, tapi pengetahuan itu kita boleh guna sebaik mungkin untuk merancang program literasi maklumat secara lebih strategik. Dan berdasarkan kajian, dan saya juga telah baca beberapa buku literasi maklumat, ada seorang pengkaji mengatakan, pengkaji iaitu Nazim mengatakan, first literacy then learning. Saya ulang, first literacy then learning.
Ini bermakna jika kita dedahkan pelajar dengan kemahiran-kemahiran literasi, iaitu kemahiran perpustakaan, kemahiran ICT, kemahiran belajar, kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir, pelajar akan lebih belajar secara lebih bermakna. Maksudnya cikgu dia belajar, dia boleh menggunakan kemahiran atau ilmu itu dalam berbagai konteks. Itu sebab kalau GPM belum lagi buat perancangan strategi literasi, saya cadangkan buatlah satu perancangan strategi literasi. Dan dalam tempoh PKP ini, pelbagai aktiviti literasi maklumat dapat kita laksanakan sebab di sekolah mungkin kadang-kadang kita ada masalah untuk mendapatkan komputer riba, hak milik peribadi, komputer handset dan sebagainya, ataupun line internet itu dengan jumlah pelajar yang ramai, line internet itu agak terhad. Pelajar mungkin lebih selesa berada di rumah, mungkin dapat buat banyak penghasilan bahan dalam literasi maklumat tu. Mungkin dapat hasilkan, pelajar boleh hasilkan video, vlog dia khas. Contoh, penghasilan video dalam tempoh PKP. Vlog khas Dr. Zuridah pada waktu PKP. Ataupun video khas berkenaan dengan COVID-19. Dan hari ini yang merupakan hari ini merupakan hari apa JPM? Merupakan sambutan Hari Bumi. Mungkin vlog khas berkenaan dengan sambutan Hari Bumi. Jadi pelajar kita boleh menggunakan kemahiran literasi maklumat itu untuk menghasilkan bahan. Mungkin untuk lebih menyeronokkan kita buat pertandingan dan kita kongsikan bahan tersebut dalam channel yang saya kata GPS patut buat. Library atas talian atau pusat sumber atas talian. Dan dicadangkan juga supaya GPM boleh buat sedikit bengkel literasi maklumat dalam bentuk video ataupun bolehlah guna video-video yang ada dalam laman web, dalam internet dan sebagainya, kongsi supaya cikgu-cikgu tidak tahu sebenarnya apa literasi maklumat. Kadang-kadang di sekolah cikgu-cikgu tahu apa itu literasi maklumat, tapi mungkin mungkin kurang arif. Bagaimana nak mengaitkan setiap kemahiran itu dalam bentuk kita kata dalam bentuk konteks mata pelajaran masing-masing. Jadi JPM boleh membantu. Dan aktiviti lain yang kita boleh laksanakan adalah pengucapan awam dalam bentuk kurikulum. Kita boleh buat pertandingan bercerita, kita boleh buat pertandingan membaca sajak, kita boleh buat pertandingan syair, atau kita boleh buat sesi kita kata di sekolah kita ada sesi public speaking ataupun kita kata speakers corner di sekolah. Why not kita teruskan speakers corner itu di rumah? Ibu bapa rakam dan hantarkan. Minggu ni kita ada pengucapan daripada kelab bahasa Melayu. So kita ada wakil di situ. Jadi sebenarnya walaupun di rumah pelajar terus belajar, sebab bila kita dedahkan pelajar dengan pelbagai aktiviti, maka pelajar itu dia agak sibuk belajar berbanding dengan agak sibuk menghabiskan masa dengan menggunakan gadget dengan perkara yang tidak faedah ataupun menonton movie dan sebagainya. Dan pameran bertema juga boleh teruskan. Bulan ni mungkin kita buat pameran bertema COVID-19. Kita bagi soalan kepada pelajar untuk dijawab, jadikan pertandingan, dan kita juga boleh minta rakan-rakan panitia kita, satu panitia, satu program literasi maklumat rancang dalam panitia. Jadi dilaksanakan. Kalau kita tidak semua panitia, 25 panitia dalam AJK kurikulum itu laksanakan, 10 panitia pun dah banyak. Cikgu Razif untuk laksanakan sepanjang tempoh PKP, satu minggu satu panitia. Jadi kita boleh upload dalam channel yang saya kata channel PSS itu, dan pelajar boleh laksanakan. Jadi untuk konteks literasi maklumat ni, banyak program yang GPM boleh rancang bersama-sama dengan rakan-rakan. Yang penting jangan bekerja seorang. Kita bekerja dalam satu pasukan dan kolaboratif bersama dengan panitia. Dan saya rasa waktu PKP ni waktu yang paling sesuai lah Cikgu Razif untuk laksanakan program literasi maklumat ni. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa pada 23 hari bulan ni pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kedah akan melancarkan Jom Baca Bersama 10 minit yang akan dilancarkan oleh Tuan Pengarah kita juga melalui webinar. Jadi dalam tarikh itu
tuan-tuan juga digalakkan untuk masuk serta, dan berkaitan dengan aktiviti tersebut, kita juga akan menyerah kepada doktor untuk mengulas ataupun mengupas mengenai aktiviti yang kelima ni di dalam sepanjang PKP. Juga program Nilam ni memang termaktub dalam tugasan yang ada dalam SPI 3 2005. Sila doktor. Okey, sekarang kita bergerak, terima kasih Cikgu Razif. Sekarang kita bergerak kepada peranan yang kelima, iaitu merancang dan mengurus program Nilam dan pembudayaan ilmu. Saya melihat ini sebagai salah satu hikmah PKP, di mana pada PKP yang pertama kita dalam cuti persekolahan. Kemudian kita bergerak kepada minggu kedua PKP yang pertama, di mana kita mula memikirkan apa alternatif aktiviti yang perlu kita laksanakan di rumah, dan aktiviti membaca mula memenuhi media-media sosial dan sebagainya. Bila kita bergerak kepada PKP yang kedua, kita lebih serius tentang macam mana nak membudayakan amalan membaca dengan kita cuba gerakkan ibu bapa, komuniti dan sebagainya. Jadi GPM, saya yakin GPM cakna bahawa kita akan melaksanakan program Jom Baca 10 Minit pada 23 April 2020 seluruh Malaysia. Jadi saya sarankan kepada seluruh GPM untuk buat sedikit poster. Pelajar ni kalau poster tu dia ada lambang sekolah, dia ada muka. Contoh ni poster ni, contoh saya letakkan gambar pengetua sekolah. Dia lebih dekat berbanding dengan kita share poster dari Perpustakaan Negara dan sebagainya. Kita guna juga untuk iklan, tapi buatlah satu poster supaya mereka melihat bahawa program Nilam itu ataupun amalan baca itu bukan menjadi tanggungjawab mereka untuk sama-sama laksanakan. Jadi buat sedikit poster yang kat depan ni, kalau cikgu-cikgu tengok, semua GPM tengok, yang ni saya buat guna PowerPoint saja sebenarnya. Jadi buatlah sedikit poster, ada lambang sekolah, okey, berkenaan dengan program kita yang bakal akan kita laksanakan. Dan kita disadangkan untuk program 23 hari bulan ini, kita ambil gambar aktiviti, pesan kepada pelajar untuk ambil gambar aktiviti membaca sama ada bersendirian atau berkeluarga, letakkan hashtag dan kita upload di media sosial supaya media sosial kita penuh, ada wujudnya gelombang membaca ini, sebab kita nak membuktikan bahawa Malaysia adalah negara pembaca. Okey, ini adalah peranan besar GPM. Okey, iaitu menggalakkan pembudayaan membaca di rumah. Jadi kita mintalah pengetua kita sikit, tambah sikit untuk kita letakkan dalam poster, okey, supaya pelajar tengok pengetua membaca. Jadi kami pun nak baca sebab pengetua adalah role model terbaik sebagai pemimpin literasi di sekolah. Dan poster yang kedua yang boleh GPM laksanakan atau buat sedikit ialah sepanjang tempoh kawalan Perintah Kawalan Pergerakan ni, apa yang PSS nak buat. Okey, sebab April merupakan bulan kempen membaca. Dan kalau lihat poster di sebelah itu adalah Cikgu Din, iaitu pengarah PSDP kita sendiri pun telah menyarankan beberapa alternatif membaca bahan bacaan buku, kalau membaca atas talian, menerusi beberapa laman web dan sebagainya. Ini kita laksanakan secara kolektif. Kerana aktiviti membaca itu kita tidak boleh buat sendirian dalam kelompok kecil. Sebab aktiviti membaca itu perlunya satu kesepakatan dan gading bau yang besar, barulah kita nak mewujudkan masyarakat membaca. Jadi GPM di sekolah balik kepada back to basic sebagai ejen yang bergerak di peringkat sekolah, barulah kita boleh bergerak di peringkat masyarakat dan barulah kita bergerak di peringkat negara. Ini adalah contoh poster yang kita boleh laksanakan, dan insya-Allah kami di Sekolah Menengah Surabaya telah pun laksanakan pertandingan video keluarga PSS, dan insya-Allah kita akan jemput beberapa penulis video daripada beberapa penulis untuk bersama dengan anak-anak kami. Kami bercadang untuk laksanakan pertandingan resensi buku, pertandingan doodle untuk pelajar yang mempunyai kemahiran dalam seni, dan juga pelajar itu mungkin menghadapi masalah dari segi akses internet.
perpustakaan keluarga, maraton, merekod nilam. Okay, jangan buang masa sebab kita hanya ada 24 jam saja satu hari. Menteri pun ada 24 jam, cikgu sekolah pun ada 24 jam, serumah pun ada 24 jam, mak ayah kita pun ada 24 jam, tapi kita melihat dari segi bagaimana 24 jam itu dimanfaatkan. Itu perlu kita tekankan kepada para pelajar kita. Kerana kita takut bila usia kita meningkat sampai umur 30 tahun nanti, okay, apa yang kita buat dalam tempoh umur kita 30 tahun itu keberkatan. Jadi pastikan bahawa, ingatkan anak-anak kita bahawa dalam tempoh 24 jam mereka itu ada pengisian untuk program membaca. Dan juga kita boleh juga sempena dengan sambutan bulan Ramadan yang akan menjemur tidak lama lagi, kita boleh laksanakan secara kolektif bacaan Yasin ataupun tadarus supaya wujud gelombang pembacaan Al-Quran itu mungkin kita letakkan masa dari pukul 8 sampai pukul 10 misalnya, warga sekolah bersama duduk bertadarus. Okay? Jadi dalam tempoh ini pengalaman saya sendiri, dalam tempoh seminggu atau 3 hari atau mungkin dalam 1 hari kita memang boleh menghabiskan Al-Quran sebab kita diberi peluang untuk duduk di rumah. Jadi JPM boleh merancang program-program sebegini supaya wujudnya pembudayaan ilmu itu berjalan secara berterusan. Dan suka juga untuk saya berkongsi beberapa gambar masih lagi dalam program Nilam. Ini adalah gambar yang disumbangkan oleh sahabat saya di Sabah iaitu Cikgu Prasad Rizwan. Kalau penonton, cikgu-cikgu JPM melihat yang dipaparkan gambar-gambar ini bukan perpustakaan sekolah ya Cikgu Razif. Ya. Ini bukan perpustakaan sekolah. Ya, ini adalah rumah penduduk Kampung Titingan di mana sahabat saya Cikgu Prasad Rizwan, seorang guru GPM yang sangat berdedikasi di mana beliau sendiri menceritakan bahawa pada peringkat awal di Kampung Titingan itu menghadapi masalah para pelajar sekolah rendah, para pelajar itu tak menguasai literasi atau buta huruf. Jadi bila dia invite, dia wujudkan perpustakaan keluarga dengan melibatkan komuniti, ibu bapa, sebab kalau di luar bandar ada ibu bapa yang bekerja pada ibu yang bekerja sebagai suri rumah, maka dia tackle ibu tu untuk bersama-sama untuk menjadi AJK di pusat sumber. Diberi latihan dan sebagainya dan ibu-ibu itu juga kembali ke rumah masing-masing dan kalau kita lihat hiasan itu bukanlah hiasan dalam bentuk kita kata pinggan mangkuk, hiasan dalam bentuk bunga dan sebagainya, tapi telah mengubah landscape Kampung Titingan itu kepada hiasan perpustakaan yang berilmu. Okey, siapa sangka dan ini adalah sekolah luar bandar dan dalam tempoh program perpustakaan keluarga ini dibuat, impaknya ialah bilangan pelajar yang tidak boleh membaca semakin berkurang dan pelajar yang atau murid yang masuk ke sekolah pada tahun 1 itu jauh lebih bersedia berbanding dengan generasi yang sebelumnya yang tidak didedahkan dengan buku. Sebab pembudayaan ilmu telah berlangsung tu di rumah. Okey, jadi JPM kita boleh melihat bahawa peranan JPM tu sampai macam tu sekali. Okey, dalam konteks PKP bagaimana? So dalam konteks PKP, kalau kita tak boleh mengubah ke semua, contohnya di kampung kita tu ada 300 buah rumah, kita boleh mengenal pasti ibu bapa yang tertentu yang mungkin ada hubungan baik dengan kita ataupun yang paling rapat kita catch atau tangkap dulu ibu bapa pengawas PSS kita untuk sama-sama membangunkan pusat sumber keluarga di rumah. Dan gambar yang disiarkan ni Cikgu Razif ini adalah gambar terkini yang saya dapat 2 hari lepas progres perpustakaan keluarga dalam tempoh PKP. Memang sangat menarik, berjaya mengubah landscape rumah itu maksudnya dalam PKP, dalam waktu PKP ni pun mereka buat juga semua ni. Ya, dia mungkin ditambah sikitlah dari segi requirement dan sebagainya. Ya, ni kena jemput Cikgu Prasad lah untuk membincangkan. Tapi saya tertarik sebab bila dikongsi gambar tu memang sangat wow factor tu ada. Jadi di samping di sekolah
pusat sumber Al-Fatih lah, pusat sumber SK Kampung Titingan itu rangkaian sumbernya telah mula bergerak ke rumah-rumah. Jadi bila rumah itu di make up dengan perpustakaan keluarga macam tu, by hook dia tak akan jadi hiasan. Dia akan jadi dengan sendirinya pembelajaran itu berlaku. So back to basic, bila kita nak menggalakkan budaya membaca, ibu bapa itu memainkan peranan untuk menyuburkan di rumah. Dan dalam konteks ini, JPM perlu menjadi satu ejen penggerak supaya perpustakaan itu wujud di rumah. Okey, itu dari segi konteks perpustakaan keluarga. Kita bergerak kepada peranan yang keenam, iaitu merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. Dalam tempoh PKP ini, kita melihat banyak webinar. Okay, kita sendiri pun menggunakan kesempatan PKP ini nak melaksanakan webinar. Kita melihat banyaknya latihan-latihan dalam perkhidmatan yang boleh guru-guru rekod dalam SPLTPN, termasuk webinar kita pada hari ini. Jadi GPM boleh berbincang dengan SULDP beberapa latihan yang wajib dan juga beberapa latihan yang sunat. Yang saya kata latihan wajib ialah pembacaan buku. Okey, di mana guru-guru perlu membaca sekurang-kurangnya, bukan sekurang-kurangnya, memang perlu membaca sekurang-kurangnya 3 buah buku yang dapat meningkatkan tahap profesionalisme mereka. Itu yang pertama. Jadi boleh menggunakan pengisian waktu ini untuk membaca, buat ulasan, merekod dalam borang dan hantar kepada SULDP. Jadi secara tidak langsung LDP bacaan buku untuk guru atau nilam untuk guru selesai. Dan tempoh ini juga boleh digunakan oleh JPM untuk merancang bersama panitia untuk melihat balik apakah kelemahan-kelemahan atau masalah-masalah dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah. Cikgu-cikgu boleh menggunakan situasi ini untuk mengadakan LDP kajian tindakan. Okey, boleh buat sesi webinar atau boleh buat bacaan buku macam mana nak menyediakan proposal kajian tindakan, ataupun GPM boleh berkongsi bersama dengan SULDP webinar tentang Google Classroom. Contoh kemarin kita buat bersama dengan cikgu pegawai kita iaitu Cikgu Hamizi dan berkenaan dengan Google Classroom. Jadi GPM dia tak boleh tengoklah mesej tu sekali lalu, dia kena bersama-sama share dan wawarkan kepada warga sekolah, okey, untuk sama-sama masuk dalam webinar. Sebarang info, sebarang maklumat kongsi bersama guru-guru di sekolah masing-masing. Jadi itu peranan JPM untuk mengenal pasti apakah pembangunan staf yang sesuai untuk pembangunan pusat sumber. Contohnya mungkin boleh sama-sama laksanakan kenal pasti rakan yang mahir dalam Google Classroom untuk sediakan quiz, ataupun boleh melaksanakan pelbagai program webinar untuk meningkatkan PDPC atas talian. Kemudian peranan yang seterusnya ialah yang ketujuh, iaitu merancang dan mengurus program promosi PSS. Ini adalah waktu yang sangat-sangat sesuai saya kira. Saya juga bercakap untuk mengingatkan diri saya sendiri kerana pada waktu persekolahan kita biasanya akan buat yang wajib buat dulu. Wajib buat guna sekarang. Tapi dalam tempoh ini kita boleh buat refleksi bagaimana kita nak mempromosikan pusat sumber kita hari ini, esok dan ke depan selepas tempoh PKP dilaksanakan. Contoh yang tak buat brosur lagi, buatlah sekarang brosurnya. Mungkin kita tidak ada lagi video korporat, mungkin boleh bersama dengan AJK ICT buat video korporat, kemudian kemaskini laman web atau wujud laman web khas untuk pusat sumber, ataupun mengemaskini laman web sekolah ada plug-in pusat sumber kita, wujudkan channel pusat sumber supaya kita boleh berinteraksi. Dalam tempoh kawalan ni saya memang sarankan semua sekolah ada channel pusat sumber, guna Telegram dan sebagainya supaya lebih dekat dengan pelajar. Hari ini buat aktiviti apa? Hari ini PSS sediakan apa? Hari ini PSS nak kongsi apa? Sebab banyak bahan buku secara PDF dan sebagainya boleh kita kongsi, atau pautan-pautan buku secara online boleh kita kongsi kat situ.
Dan dalam usaha mempromosikan PSS itu juga kita buatlah pertandingan. Okay, dalam tempoh PKP, siapakah pembaca terbanyak? Cikgu manakah yang paling banyak membaca buku? Atau lebih menarik, anak cikgu manakah yang paling banyak baca buku? Kita kena kreatif supaya dekat dengan customer kita. Sebab jadi JPM ni macam orang yang berniaga. Kita perlu mempromosi. Jadi kita tengok balik, dalam tempoh PKP ni kelas mana yang banyak membaca. Jadi kita sentiasa iklankan program-program bacaan. Jadi kita mungkin letakkan GPM semua, saya sarankan GPM ada satu waktu. Mungkin selepas subuh sebelum kita memasak, memulakan hari masak sediakan breakfast, mungkin pukul 6.30 sampai 7 tu khas untuk kita iklankan program. Supaya itu menjadi rutin dan biar anak murid kita tunggu aktiviti apa. Dan kalau kita tak ada aktiviti baru pun, kita boleh update ataupun mengingatkan mereka aktiviti yang perlu dilaksanakan. Supaya pelajar-pelajar kita program PSS tu akan terus dekat dan melekat di hati. Dan itu adalah peranan yang ketujuh dan mungkin untuk mempromosikan PSS juga bergantung kepada sekolah masing-masing. Dalam situasi sekolah masing-masing, GPM boleh rancang bagaimana dia nak terus mempromosikan PSS. Dan peranan seterusnya adalah JPM jangan buat kerja seorang. Saya ulang, JPM jangan buat kerja seorang. Yang menjadi isu JPM berasa tertekan kerana tidak ada teamwork dalam pembangunan pusat sumber. Kita ada sumber manusia, iaitu kekuatan kita, sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita mungkin 80 sahabat kita tidak boleh bersama kita, kita ada 5 orang sahabat atau mungkin 10 dan jumlah itu insya-Allah akan bertambah dari masa ke semasa. Kita bekerjasama dengan guru, komuniti dan pihak luar dalam melaksanakan pembelajaran berasaskan sumber secara kolaboratif. Sebagai contoh, pergi ke laman web ataupun pergi kepada Facebook pusat perpustakaan awam negeri masing-masing. Mesti ada program. Jadi gunakan program perpustakaan awam itu, kongsi posternya untuk dilaksanakan oleh para pelajar kita supaya pelajar kita join atau masuk sekali pertandingan-pertandingan tersebut. Jadi biasanya pertandingan itu disediakan CJ dan sebagainya, jadi pelajar lebih bermotivasi dan seronok. Sebab bukan saja dia terlibat dengan program yang dilaksanakan oleh pusat sumber kita, malah dia terlibat dengan program yang dilaksanakan oleh perpustakaan awam. Dan juga kita boleh menghubungi penulis. Penulis-penulis sekarang pun tidak lagi menjelajah sekolah dan sebagainya disebabkan tempoh PKP. Hubungi penulis untuk mungkin membuat, kalau tak buat webinar sebab kadang-kadang pelajar tak boleh, ada masalah akses internet, mungkin boleh berkongsi dengan sediakan video. Dan suka untuk saya maklumkan Cikgu Razif, antara aktiviti kempen bulan membaca sekolah saya ialah kita ada slot khas bersama penulis. Antara penulis yang akan bersama kita adalah Aimaisarah sendiri, sebab saya sekolah perempuan, pelajar-pelajarnya memang minat Aimaisarah. So Aimaisarah sendiri akan buat sedikit video dan paparkan untuk menggalakkan pelajar membaca. Dan kita juga boleh kolaborasi komuniti melalui pusat keluarga yang saya bincangkan, dan juga mungkin boleh buat webinar jemput rakan-rakan strategik lah. Itu bergantung kepada sekolah masing-masing untuk berkongsi info dan maklumat. Dan selain itu, aktiviti yang boleh juga dilakukan oleh para JPM ialah gunalah kesempatan ini untuk kemas kinify, sedia untuk buat menyedia dan mengedar minit mesyuarat. Mungkin kita boleh kemas kinify, tulis minit mesyuarat dan edarkan kepada EJK secara atas talian. Mungkin waktu persekolahan ada kekangan masa, dan kita juga sebenarnya boleh menggunakan tempoh PKP ini untuk merenung kembali perkhidmatan kita sebagai GPM, merenung kembali masalah pusat sumber kita untuk kita laksanakan kajian tindakan yang simple pun tak apa. Mungkin PSS kita ni tak suka dikunjungi orang. Kenapa? PSS kita cantik, minimalis, tapi pelajar tak mau minjam buku. Kenapa? Jadi boleh menggunakan tempoh kawalan pergerakan ini untuk kita berfikir apakah
kajian tindakan yang sesuai untuk kita laksanakan. Dan suka untuk saya ingatkan bahawa GPM selalu dikaitkan dengan laporan. Buat aktiviti banyak, laporan tak ada, sebab tanpa laporan tidak ada bukti yang menunjukkan GPM. Cikgu-cikgu melaksanakan aktiviti tersebut. Jadi gunalah kesempatan ini untuk menyediakan laporan pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program, aktiviti dan sebagainya. Kemas kini dokumentasi aktiviti sebelum PKP dan suka untuk saya memberi cadangan. Ini bukan paksaan, ini adalah cadangan supaya program-program yang dilaksanakan pada waktu PKP itu mungkin GPM boleh masukkan dalam laporan kerja buat cikgu secara mingguan yang mungkin dihantar bersama dengan laporan ringkas rancangan RPH harian. Sebab kita mengajar, kita akan buat laporan sikit kepada pentadbir kita. Mungkin cikgu-cikgu boleh buat kaedah yang sama, buat OPPR, selai pun cukup untuk cikgu laporkan kepada pentadbir kita apa yang telah kita laksanakan. Dan saya nak ulang, ini bukan wajib, ini dicadangkan. Okey, dan kalau cikgu buat pun tak rugi, sebab bila cikgu buat laporan ringkas ini, cikgu telah menyediakan dokumentasi yang lebih mudah untuk cikgu kompilkan dalam laporan tahunan cikgu untuk aktiviti secara keseluruhan. Jadi menjadi GPM itu perlu cikgu sesuaikan, ada disiplin yang tinggi bahawa kita tetap bekerja dan kita perlu menggunakan tempoh kawalan pergerakan kita itu sebagai satu hikmah untuk kita memperbaiki atau buat penambahbaikan kepada kerja-kerja buat kita selaku GPM. Jadi saya cadangkan itu adalah, dan saya sarankan itu adalah antara tugas-tugas yang sangat sesuai lah dilaksanakan oleh GPM dalam tempoh kawalan pergerakan ini ya Cikgu Razif. Kita tak ambil semua 19 bidang tugas, kita sesuaikan bidang tugas tu, kita ambil 11 saja yang sesuai untuk GPM laksanakan sepanjang tempoh PKP ni Cikgu Razif. Terima kasih Doktor. Ini ada kredit daripada seorang cikgu daripada Sekolah Kebangsaan yang saya hantar waktu soalan, tapi dia bagi kredit pada Doktor dari Sekolah Kebangsaan Taman Selasih. Cikgu Putri Abdul bin Ahmad. Terima kasih Doktor atas penyampaian dan perkongsian ilmu. Ya, terima kasih Putri. Dia ada di daerah Kulim Bandar Baru. Okey, terima kasih kerana tetap kekal bersama kami ya Putri. Okey, tuan-tuan dan puan, itu penerangan yang diberi oleh Dr. Zurida berkaitan dengan apa yang kita GPM perlu buat berdasarkan pada punca kuasa SPI 3/2005. Okey, bagi yang ingin bertanya soalan, itulah URL yang tuan-tuan boleh masuk untuk bertanya soalan seperti yang telah dibuat oleh Cikgu Putri tadi. Jadi saya sebagai moderator akan menunggu soalan, tapi dalam masa yang sama kita juga akan memperingatkan, tadi ada soalan daripada seorang guru bertanyakan mengenai bagaimana mengenai rancangan TV pendidikan yang terlepas pandang, maksudnya tak boleh dibuat. Tapi saya bagi pihak SSCP akan bagi tahu bahawa cikgu yang ada mendengar ni boleh menggunakan YouTube untuk mendapatkan balik rancangan TV yang pihak SSCP Kedah buat inisiatif letakkan di channel kami. Cuma type SSTP Kedah. Ulang, di YouTube type SSTP Kedah dan akan senaraikan semua rancangan TV pendidikan yang telah disiarkan di TV pendidikan, dan SSTP telah mengambil semua tu dan dimasukkan dalam web SSTP dan tuan-tuan boleh guna dan boleh download semula. Ya, saya ulang. Dalam channel YouTube, type saja SSTP Kedah, akan dapat. Kita bergerak terus kepada yang terakhir, Dr. Zurida. Sebelum Dr. Zurida melanjutkan lagi mengenai, dia sebenarnya dia akan tunjuk gambar-gambar saja tuan-tuan dan puan. Gambar-gambar yang ada kaitan dengan aktiviti pusat semua sekolah. Tapi doktor akan menerangkan kepada kita apa kegunaan pameran tersebut sepanjang PKP ini, antara aktiviti yang pernah dibuat. Ini gambar-gambar yang pernah dibuat di sekolah beliau dan sekolah lain sebagai perkongsian.
Jadi sila doktor, saya serahkan kepada doktor semula. Okey, terima kasih Cikgu Razif. Cikgu-cikgu GPM yang masih lagi bersama dengan kita pada saat ini. Di skrin ni kita paparkan beberapa aktiviti yang telah dilaksanakan dan ini sebenarnya aktiviti dilaksanakan di sekolah saya. Di mana kita memakai tagline iaitu biar PSS kecil tapi signifikan. Dan disebabkan tempoh PKP ini yang pertama dan kita sendiri pun tidak alami lagi. Okey, belum pernah alami sebelum ini. Mungkin pelaksanaan aktiviti yang gambar itu dipaparkan itu boleh diguna pakai, diubah suai dalam tempoh PKP. Kalau lihat gambar pertama itu pengawal pusat sumber melawat kita kata melawat perpustakaan awam. Bagaimana kita nak bawa gambaran perpustakaan awam itu pelajar tidak perlu bergerak, berada di rumah tetapi boleh buat tour. Okey, melawat perpustakaan awam atau mungkin melawat perpustakaan negara atau boleh melawat perpustakaan di luar negara. Fikir-fikirkanlah bagaimana kita nak buat tour tanpa perlu keluar dari rumah. Okey. Yang kedua ini adalah gambar PSS saya lah sempena bulan kemerdekaan dan seterusnya ini adalah aktiviti yang dilaksanakan di pusat sumber saya. Kalau lihat di sini, kami memilih buku-buku tertentu untuk dipamerkan seperti kedai buku Cikgu Razif. Di mana kalau pada pandangan kami, kalau letakkan buku di rak, pelajar mereka agak malas untuk bergerak di rak dan lebih mudah dalam tempoh rehat yang sangat singkat itu pelajar masuk ke PSS dan lihat buku dan terus membaca dan buat pinjaman. Bagaimana kaedah itu kita boleh gunakan dalam tempoh kawalan. Mungkin kita senaraikan link buku-buku yang bestseller untuk pelajar membaca secara atas talian. Dan kita kena bawa buku tu kepada pelajar kita supaya PSS kita akan terus aktif. Dan slide yang seterusnya ialah lebih memberi lebih menumpukan kepada GPM perlu memastikan PSS-nya hidup. Sekarang ni PSS kita ditutup, sekolah ditutup. Tapi bagaimana peranan GPM supaya PSS itu terus hidup walaupun GPM-nya bekerja dari rumah. Jadi antara sudut-sudut gambar-gambar aktiviti yang dilaksanakan di sekolah saya. Jadi untuk kes PSS yang hidup itu mungkin lepas ni GPM boleh masukkan gambar-gambar yang telah dilaksanakan oleh sekolah masing-masing. Dan apabila PSS itu terus hidup, okey, kita melihat kepada slide seterusnya, pelajar itu penghuni kita ataupun customer kita akan menjadi melahirkan wajah-wajah yang gembira. Masuk ke pusat sumber bukan sesuatu yang menyedihkan kerana terpaksa dan sebagainya, tapi masuk kepada pusat sumber itu adalah sesuatu yang menyeronokkan. Biar anak-anak kita apabila tamat tempoh PKP, okey, di mana pelajar dibenarkan ke sekolah, mereka berlari dan ini menjadikan destinasi pusat sumber itu sebagai destinasi yang utama. Rindulah cikgu dan sebagainya. Jadi itulah peranan JPM. Dan Cikgu Razif, sebelum kita akhiri segmen ini, ingin saya kongsikan sedikit. Saya petik daripada buku Panduan Pusat Sumber Idaman, buku yang saya tulis, di mana ada sedikit petikan kata-kata yang mungkin boleh memberi motivasi kepada JPM di luar sana dan mungkin juga guru secara amnya, iaitu bukan sengaja Allah meletakkan anda dalam bidang ini, bukan sengaja Allah mengurniakan anda kepakaran ini, bukan sengaja Allah memberikan ujian ini, bukan sengaja Allah membiarkan anda mengemudi, melainkan Allah tahu anda akan memberi sesuatu dalam bidang ini, melainkan Allah tahu anda bakal membiakkan ilmu-ilmu, melainkan Allah akan menemukan anda dengan insan-insan ikhlas membantu, melainkan Allah mahu menguatkan diri anda, melainkan Allah mahu mendidik anda dan melainkan Allah mahu anda tahu betapa tinggi kasih sayangnya. Jadi menjadi JPM bagi saya jangan sedih kerana di sekolah hanya ada seorang saja JPM. Anda terpilih dan anda adalah seorang yang bertuah dan
kita melihat perubahan yang akan berlaku dalam sistem pendidikan tu, secara peribadi saya melihat bahawa perubahan normal baru yang akan kita ikuti ni lebih menyokong kepada bidang tugas GPM itu sendiri. Jadi bersyukurlah kerana kita terpilih, kita mengangkat martabat Iqra, kerana ingat Iqra adalah suruhan Allah yang pertama. Suruhan Allah yang pertama bukan bersujud, bukan bersujud, bukan bersolat, bukan mengucap dua kalimah syahadah, tetapi Iqra, bacalah. Dan GPM bersyukurlah kerana anda terpilih. Ya, itu ada kita kata rumusan saya dalam sesi yang hampir sejam GPM bersama dengan saya. Saya kembalikan semula kepada Cikgu Razif. Terima kasih Doktor atas perkongsian. Walau bagaimanapun kita cuba layan satu soalan. Tadi moderator dah nampak soalan yang berkaitan. Ini soalan yang daripada Cikgu Amanina Rohizat. Soalannya Doktor berbunyi macam ni. Mohon cadangkan medium terbaik hebahan maklumat berkaitan aktiviti pusat semua sekolah kepada pelajar dalam musim PKP ini. Kalau boleh Doktor masukkan kelebihan dan juga kekurangan. Ini berdasarkan pengalaman Doktor sendiri. Saya ulang. Mohon cadangkan medium terbaik untuk hebahan maklumat berkaitan aktiviti pusat semua sekolah kepada pelajar di musim PKP ini. Berdasarkan pengalaman, ada kelebihan dan kekurangan. Silakan Doktor. Dalam masa setengah minit. Okey. Berdasarkan pengalaman saya, sekiranya kita nak share gambar tu biar kekal, Facebook adalah kaedah yang terbaik. Tapi jika kita nak pelajar bersama dengan kita wujudkan satu channel, iaitu channel Telegram. Okey, mungkin ada waktu kita mutekan Telegram tu sebab kita tak mahu ada interaksi supaya pelajar kalau ramai susah. Tapi ada waktu kita dapatkan feedback menggunakan Telegram. Jadi saya rasa channel, sebab Telegram tu channel yang lebih mudah lah, sebab kalau kita gunakan WhatsApp mungkin kita punya handset tu akan jadi lebih berat. Itu pengalaman saya sendiri. Kalau hebahan biasa saya masukkan dalam Facebook dan tag beberapa orang pelajar dan guru. Okey, Cikgu Razif. Baik, terima kasih Doktor atas perkongsian. Dan sekali lagi pihak kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zuridah bin Ma'akhir, GPM Cemerlang daripada Sekolah Menengah SMK Sultan Bahia atas perkongsian ilmu dan juga pengalaman beliau sepanjang menjawat jawatan guru pustakaan dan media. 3 hari bulan, semua guru-guru pustakaan dan media ambil perhatian. Pihak pengarah Cikgu Abdul Aziz bin Sulaiman, pengarah pendidikan JPN Kedah akan melancarkan gerakan membaca jom baca bersama 10 minit, iaitu pada 23 hari bulan. Kalau boleh tuan-tuan masuklah webinar tu lebih kurang dalam pukul 10.30, 10.30 dan kita akan bermula 10.40 dan pengarah akan bercakap dan lancarkan. Dan selepas tu kita ada sesi bersama dengan 5 orang GPM yang akan membuat resensi buku, ulasan buku berkaitan apa yang mereka baca. Jadi apa yang tuan-tuan buat pada tarikh itu juga akan diberi kredit kepada pembacaan tuan-tuan puan, sebab selepas tu tuan-tuan juga akan perlu mendaftar bacaan tuan-tuan dan puan dalam web gg.gg Nilam Kedah 2020. Ini kita akan paparkan pada selepas pengarah melancarkan pada tarikh tersebut. Itu sedikit iklan. Sebagai peringatan, jangan lupa kita bersama lagi pada 23 April hari Khamis. Itu step dia. Ini poster ni kita dah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan. Siapa yang ada kesempatan, snaplah gambar ni. Pilihan pertama, pilih bahan yang akan dibaca, duduk bersama keluarga dan rekodkan mengikut URL yang diberikan itu. Itu saja. Ingat, jangan lupa pukul 10.30 login masuk, dan selepas tu pukul 2.30 kita akan bersama dengan Ustaz Muhammad Nur Azlan Idris, guru Pustakaan dan Media Cemerlang Sekolah Menengah Syed Abu Bakar, iaitu untuk slot yang ketiga.
Ustaz akan bercakap mengenai merancang aktiviti membaca sepanjang PKP ini dan juga masih menggunakan live streaming Google Meet yang sama. Jadi jangan lupa pesanan kepada tuan-tuan dan puan bersama dengan kami Guru Pustakaan dan Media Negeri Kedah untuk kita mempertabatkan pendidikan negeri Kedah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semua.